Nikmat mengenal Allah sebagai Rabb kita, sebagai pencipta kita. Itu nikmat sebenarnya. An'amta alaihim, nikmat cintakan Allah. Nikmat cinta Allah ni satu nikmat yang tidak ada batasannya, yang mana dirasai oleh hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. An'amta alaihim siapa? Golongan-golongan para nabi. Kita nak jadi nabi ni tak ada dah, nabi dah tak ada dah. Yang kedua, was-siddiqin. Siddiq ni memang pangkat macam Abu Bakar, sangat tinggi. Siddiqin. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Pun siapa yang mampu nak mati syahid? Bismillah. Kan? Berjihad sampai mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah, Ya Alim, wa bika nasta'in. Rabbi zidna 'ilma warzuqni fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah di atas segala nikmat-Nya. Pada malam ni kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya kita dapat melapangkan masa di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni kita masuk dalam hari Sabtu. Dan petang tadi kita berada pada hari Jumaat. Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari. Hari yang dimanakan hari Jumaat ni adalah hari yang mana Nabi Allah Adam AS diciptakan. Hari yang mana baginda dimasukkan ke dalam syurga. Hari yang mana baginda diturunkan ke dunia. Dan tidak berlakulah hari kiamat melainkan pada hari Jumaat. Kerana itu ada sahabat-sahabat Nabi, bila hari Jumaat ni mereka takut, risau, takut hari berlaku kiamat pula. Jadi bapa-bapa, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara kelebihan hari Jumaat ini tidak berlalu satu malam ataupun satu siang daripada hari Jumaat, melainkan padanya ada satu waktu ataupun satu masa yang mana doa adalah sangat makbul, sangat mustajab. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mafhum dia lebih kurang, hadis ni ada dalam kitab Jami' Tirmizi. Tidak berlalu satu hari daripada hari Jumaat yang mana satu orang hamba dalam keadaan dia sedang bersolat dan dia berdoa meminta kepada Allah. Berlaku ada satu waktu yang mana doanya makbul, doanya pasti akan mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hadis ini diceritakan kepada sahabat-sahabat, satu orang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni adalah merupakan salah seorang daripada ulama Yahudi. Kemudian dia masuk Islam. Yahudi Muslim lah. Yahudi yang dia masuk Islam. Memang ada orang Yahudi yang masuk Islam tapi tak ramai, sangat sikit. Yang betul-betul ikhlas tu dia akan jumpalah Islam. Tapi kalau yang tak ikhlas ni, dia kira nak musuh dengan Islam daripada dulu sampai sekarang. Sekarang berlaku perang pula. Kan? Perang yang terbesar sejak 50 tahun.
Jadi kita doalah supaya saudara-saudara kita di sana ni diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah beri bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, insya-Allah. Jadi Abdullah bin Salam, salah seorang Yahudi yang memeluk Islam, dia beritahu pada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku tahu bilakah waktu itu. Aku tahu bila masa tersebut." Jadi Abu Hurairah pun katalah pada Abdullah bin Salam, "Oh, kalau begitu kamu kena beritahu saya bila waktu tu. Tolong jangan sembunyikan ilmu. Jangan sembunyikan ilmu, beritahu." Maka Abdullah bin Salam pun beritahu waktu dia adalah waktu selepas solat asar pada hari Jumaat sehinggalah terbenamnya matahari. Itulah waktu dia. Jadi bila dia beritahu waktu seperti itu, maka Abu Hurairah pun dia menyangka jawapan daripada Abdullah bin Salam. Dia beritahu, "Ya Abdullah, bukankah dalam hadis ni menyebut wa huwa yusalli? Satu orang hamba tu dia sedang menunaikan solat. Sedangkan lepas asar adalah waktu yang haram untuk menunaikan solat. Tak boleh menunaikan solat sunat pada ketika itu." Maka Abdullah bin Salam pun jawab kepada Abu Hurairah, "Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man yantazir salah fahuwa yusalli." Yang mafhum dia lebih kurang, barang siapa yang menunggu solat, maka sebenarnya dia dikira sedang bersolat. Maksud Abdullah bin Salam, wahuwa yusalli, itu maksud dia orang yang mana selepas solat asar dia tak balik ke rumah hari Jumaat, dia terus tunggu sampai ke maghrib hari Jumaat. Maksud dia. Jadi masa tunggu solat maghrib tu dia dikira dalam keadaan bersolat. Maka pada ketika itulah antara waktu-waktu doa yang mustajabud da'wah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ni para maha pemurah, maha pemberi, dan penyandaran hati kita perlu kuat dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala ni maha pemurah, maha pengasih, maha pemberi. Rabbul masyriqi wal maghrib. Rabb masyriq, Tuhan di timur dan barat. Fattakhizhu wakila. Rabbul masyriq wal maghrib wa ma bainahuma fattakhizhu wakila. Maka jadikanlah Allah SWT sebagai wakil, tempat kita bertawakal, tempat kita menyerah segala-galanya. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara perkara berita gembira kepada umat ni ialah hari yang mana turunnya surah Al-Fatihah. Pada hari turunnya Al-Fatihah, Iblis ni dia ada 3 kali yang mana dia rasa sedih sangat, sampai dia ambil tanah tu tabak kat muka dia. Pertama, ketika dia dilaknat oleh Allah. Yang kedua, ketika di kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketika mana turunnya surah Al-Fatihah. Kenapa turunnya surah Al-Fatihah? Kerana turunnya surah Al-Fatihah ni adalah satu surah yang sangat lengkap, yang mengandungi pengertian yang sangat mendalam, dan ia dipanggil walaqad ayatna sab'un minal masani wal Qur'anil azim. 7 ayat yang diulang-ulang Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ia bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, makna dia segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Alhamdu ni maksud dia, dialah Allah yang maha terpuji, yang layak dipuji.
dan segala puji-pujian kembali kepadanya. Semua puji-pujian terhadap makhluk kembali kepada Allah. Kenapa? Bila kita puji sesuatu, kita kena faham yang memberi lidah ni untuk memuji siapa? Allah. Yang memberi orang tersebut kelebihan sehingga ia dipuji siapa? Allah. Jadi sama ada pujian tu daripada makhluk kepada makhluk, ia kembali kepada Allah. Dan juga Allah juga memuji hamba-Nya, juga kembali kepada Allah. Siapakah yang menjadikan hamba itu hamba yang baik sehingga ia dipuji? Allah Ta'ala juga. Kembali kepada Allah. Allah memuji zatnya sendiri, itu selayaknya bagi Allah. Dan hamba yang memuji Allah, maka ia juga untuk Allah. Alhamdulillah. Semua puji-pujian, segala apa bentuk pujian, segala apa bentuk membesarkan pujian, lillahi, hanya untuk dialah Allah. Lillahi, hanya untuk dialah Allah, yang maha berkuasa, yang terpuji, yang maha memiliki segala-galanya. Dan siapakah ia? Itulah Allah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang menguasai, yang menciptakan alam ini. Bukan satu alam, alamin. Banyak alam-alam yang diciptakan oleh Allah SWT. Alam yang kita nampak pun ada, alam yang kita tak nampak pun ada. Kan? Dan puji-pujian semua akan pergi, dan puji-pujian semua akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Lillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Yang mana sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni Rabbil Alamin, sifat dia adalah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman ni Allah SWT, maksud dia Allah ni maha pemurah. Kepemurahan Allah SWT, Allah berikan segala-galanya, berbagai-bagai nikmat kepada hamba-Nya. Hamba yang Allah Ta'ala kasih, Allah bagi. Orang yang Allah Ta'ala marah dan murka pun Allah bagi. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi tahu, sifat aku ni adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ni pemurah. Bila kata pemurah ni, bagi tak kira orang, semua bagi. Dan Allah SWT bagi dunia ni kepada orang yang Allah Ta'ala kasih. Dan Allah bagi dunia juga kepada orang yang Allah Ta'ala murka, orang yang Allah marah. Orang yang Allah kasih Allah bagi, orang yang Allah Ta'ala murka dan marah pun Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, pemurah. Kenapa Allah Ta'ala, kadang-kadang kita fikirlah, kenapa Allah Ta'ala bagi dunia ni dekat orang bukan Islam, ataupun orang tak beriman kepada Allah, ataupun orang yang derhaka kepada Allah, buat dosa, buat maksiat. Allah Ta'ala bagi dunia dekat dia. Kadang-kadang dia orang lagi kaya daripada orang Islam. Siapa? Kenapa Allah bagi kat mereka dunia? Kan? Kenapa tuan-tuan? Kerana dunia ni Allah tak pandang pun. Tak ada nilai pun di sisi Allah. Allah tak pandang. Dunia ni Allah tak pandang. Dunia ni tak ada nilai langsung di sisi Allah SWT. Dunia ni. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran syurbata ma. Kalaulah dunia ni ada nilai walaupun sebelah kepak nyamuk, maka Allah Ta'ala tidak akan beri walaupun seteguk air kepada orang kafir. Orang kafir seteguk air Allah Ta'ala tak bagi.
seteguk air kalau ada nilai, walaupun sebelah kepala nyamuk. Tapi sebab tak ada nilai, Allah bagi dia semua. Itu di sisi Allah, di sisi Allah. Tapi di sisi kita lain lah sikit. Manusia ni berhajat pada dunia juga kan. Tapi di sisi Allah, Allah tak perlu, tak ada nilai. Kan? Kalau manusia memandang dunia dengan pandangan Allah, Allahu Akbar. Dunia ni orang tak berebut lah tuan-tuan. Semua pakai nak sedekah habis. Sebab dunia tak ada nilai. Jadi Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang orang yang beriman, Allah uji dia dengan kesusahan. Orang yang tidak beriman, Allah bagi dia kemewahan, kekayaan. Kan? Allah bagi dia melimpah ruah. Kan? Jadi kita tak perlu heran perkara tersebut. Dalam hidup kita sebagai umat Islam, hasbi Allah. Cukuplah Allah. Jadi sifat Ar-Rahman ni, sifat kepemurahan Allah. Pemurah kepada semua. Orang yang Allah kasih dan orang Allah Ta'ala murka. Dan agama ni Allah Ta'ala bagi hanya kepada orang yang Allah Ta'ala kasih je. Dunia Allah bagi kepada semua. Agama ni Allah Ta'ala bagi kepada orang yang benar-benar yang dikasihi oleh Allah. Baru Allah bagi agama. Dan Allah menjelaskan sifat dia lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim memberi makna Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih kepada siapa? Kepada orang yang Allah kasih, iaitu orang-orang yang beriman. Allah isytiharkan dia adalah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Pengasih kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab apa? Allah nak meyakinkan kita, nak bagi tahu dia akan memberi balasan yang lebih baik untuk orang-orang yang beriman. Oleh kerana itu, sebab apa tuan-tuan? Adanya hari akhirat. Sebab nak menunjukkan keadilan Allah. Dunia ni tak pernah adil. Dunia ni tak pernah adil. Berapa banyak orang yang diberi kuasa oleh Allah, tidak menggunakan kuasa pada tempat yang betul. Berapa banyak orang yang zalim, yang melakukan kezaliman, tetapi dia terlepas daripada hukuman. Kan? Jadi dunia ni tak adil. Ada orang buat salah, dia pandai bercakap, pandai cari lawyer lepas. Kan? Jadi dunia ni tak pernah adil. Mahkamah dunia lah mahkamah yang belum tentu adil. Kerana ia akan dihukum berdasarkan kepada bukti zahir. Mahkamah dunia. Tapi mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah tak tengok itu dah. Dia tengok semua. Allah Ta'ala akan tahu segala-galanya. Sehingga kan mulut tak boleh bercakap, tangan kaki jadi saksi. Tangan kaki boleh bercakap pula. Kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka dan tangan kaki mereka akan bercakap atas apa yang mereka lakukan. Jadi makna dia di hari akhirat kelak, Allah Ta'ala menjadikan manusia ni tak boleh nak bercakap sesuka hati. Mereka terpaksa, tangan kaki mereka akan mengatakan perkara yang benar. Kerana sifat Ar-Rahim, Allah Ta'ala ni Maha Pembalas, Maha Mengasihani, maka Allah SWT telah isytiharkan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kenapa Allah Ta'ala kata Maliki Yaumiddin? Maliki Yaumiddin maksudnya, akulah yang menguasai hari akhirat. Sebab nak bagi tahu, aku benar-benar akan kasih kepada orang yang aku kasih. Memberi balasan kepada orang yang aku kasih, iaitu orang-orang beriman.
Di mana aku nak beri balasan, itulah hari akhirat. Kerana pada hari tersebut, Maliki Yaumiddin. Dunia ni tak pernah ada. Kan? Tak pernah ada. Orang yang jahat, orang yang zalim terus melakukan kezaliman. Orang yang menipu terus menipu. Orang yang buat menganiayai orang lain terus mereka boleh melakukan. Orang yang menindas yang lemah terus akan menindas. Kan? Itu dunia. Allah bagi, Allah biar. Tapi dekat akhirat tiada siapa pun boleh lepas. Maliki Yaumiddin. Allah akan adil, mengadili seadil-adilnya semua manusia. Yang baik akan dibalas, yang jahat akan dibalas. Jadi kerana kita perlu meyakini akan Allah SWT ni Malik Yaumiddin, menguasai hari akhirat, menguasai hari kemudian, maka bagi kita sudah tidak ada apa. Sudah tidak ada apa bagi kita melainkan Allah. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Maksudnya na'buduka. Na'buduka, kalau na'buduka kami menyembah engkau. Tapi iyyaka na'budu diterbalikkan. Maksud merupakan khusus, hanya saja kepada engkau lah yang kami sembah, yang kami taat, yang kami ikut perintah engkau, bukan orang lain. Dan di dalam kita nak mentaati Allah, mengikuti perintah Allah SWT, itu pasti ada ujian-ujian. Maka oleh kerana itu Allah Ta'ala menyebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah kami sembah, dan akan dikau juga lah kami meminta dan memohon pertolongan. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, umat Islam ini hanya akan berjaya dengan bantuan dan pertolongan Allah. Tapi syaratnya umat Islam perlu menjadi umat yang benar-benar na'budullah, yang benar-benar mentaati perintah Allah. InsyaAllah bersama itu ada bantuan dan perintah bantuan Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah kami memohon pertolongan dan bantuan. Jadi selepas daripada itu Allah memperingatkan manusia, memperingatkan kita. Bantuan dan pertolongan yang terbaik yang sebenarnya ialah kita nak meminta kepada Allah jalan hidayah, jalan petunjuk. Nak minta bantuan lain boleh, tak ada masalah. Tapi jangan lupa minta hidayat, minta petunjuk. Hak tu nombor satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta bantuan. Bantuan apa yang paling utama? Bantuan hidayah daripada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan hidayah, jalan petunjuk. Bila nak minta jalan hidayah, minta pengampunan Allah. Dan selepas itu, mintalah apa-apa sahaja hajat-hajat kita di dunia. Tidak ada siapa yang dapat menyempurnakan semua hajat dan keperluan kita, melainkan siapa? Melainkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi jalan yang lurus ni jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau ya Allah an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Nikmat ni maksudnya nikmat apa? Nikmat agama, nikmat cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa Allah Taala menyebutkan dalam ayat yang lain, wa yutimma ni'matah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku sempurnakan pada kamu akan nikmatku. Jadi an'amta 'alaihim, nikmat ni nikmat apa? Nikmat agama.
Nikmat mengenal Allah sebagai Rabb kita, sebagai pencipta kita. Itu nikmat sebenarnya. An'amta alaihim, nikmat cintakan Allah. Nikmat cinta Allah ni satu nikmat yang tidak ada batasannya, yang mana dirasai oleh hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. An'amta alaihim siapa? Golongan-golongan para nabi. Kita nak jadi nabi ni tak ada dah, nabi dah tak ada dah. Yang kedua, was-siddiqin. Siddiq ni memang pangkat macam Abu Bakar, sangat tinggi. Siddiqin. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Pun siapa yang mampu nak mati syahid? Bismillah. Kan? Berjihad sampai mati syahid. Syuhada. Kan? Sekarang saudara-saudara kita di Palestin ni sedang bertaruh nyawa, berjihad, nak mempertahankan tanah air, tanah yang dirampas. Nak berjihad untuk dapatkan balik tanah airnya. Mereka berjuang. Tapi lihat macam mana perjuangan mereka tu. Mereka mendapat bantuan daripada Allah. Kan? Mereka tak pernah gentar. Mereka tak pernah kalah pun. Tak pernah gentar dan tak pernah kalah. Orang Yahudi pun takut. Zionis pun takut. Walaupun diberi berbagai-bagai sekatan. Disekat macam-macam. Senjata kurang, tak ada. Tapi dekat dalam negeri kecil Gaza, besar sikit pada negeri Melaka, mereka buat bersenjata sendiri. Kita boleh imagine tak macam mana dia boleh buat senjata sendiri? Senjata luar tak ada. Senjata sendiri tu pakai gula, pakai benda-benda biasa-biasa je. Kan? Tembak 5,000 roket. Murah senjata sendiri. 5,000 roket. Jadi Israel punya pematah roket pun dah jadi pening. Sebab apa? Main sekali banyak dia pening. Jadi senjata manusia buat ni dia ada kelemahan dia juga. Senjata buatan sendiri dia dah jam. Kan? Jadi sebab itulah orang yang mana bermujahadah ni, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang berjuang, bermujahadah pada jalan kami, bersusah payah pada jalan kami, Allah Ta'ala kata apa? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan buka untuk mereka jalan-jalan hidayah, jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan hidayah dan jalan-jalan petunjuk. Apa dia? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jalan-jalan hidayah dan jalan-jalan petunjuk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu dia dah bersabar, bermujahadah, berjuang, disekat, maka Allah Ta'ala hantar juga bantuan dia. Ada je. Hari ini seluruh dunia terkejut. Tengok, kali pertama dia pergi attack Israel dulu. Sebelum ni dia tak attack. Defensif ni orang lain attack dia dulu, baru dia lawan. Mempertahankan je. Ni kali pertama dia bagi dulu. Kali pertama dia bagi dulu. Jadi dunia terkejut. Negara kecil yang mana diberi berbagai-bagai sekatan. Tapi tengok, ni semua bantuan daripada Allah. Kan?
Lepas tu tentera Israel yang nak Israel pula dia nak serang, nak hantar tentera masuk dalam Gaza. Nak hantar tentera masuk dalam Gaza. Tentera Israel ni tak masuk Gaza dah takut dah. Mereka kata tentera Israel yang nak diarahkan untuk menyusup masuk dalam Gaza, semua takut. Kalau boleh nak tarik diri, tak mau. Tak mau. Sebab apa? Sebab mereka tahu kalau mereka masuk, mereka akan berhadapan dengan tentera-tentera yang berani mati. Bukan macam dia kok, dia takut mati. Allah Ta'ala kata orang Yahudi ni takut mati. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Dengan sebab kezaliman yang telah lakukan ni, dia tahu dia buat salah, dia takut mati. Dia takkan berani. Dan dia tahu bila dia masuk ni dia akan berhadapan dengan mujahidin yang sanggup lawan dengan dia, tak takut mati. Tak ada senjata, pegang parang pun jadi. Macam tu, punya tak takut mati. Nah, perjuangan saudara-saudara kita kena doa untuk mereka. Dia mempertahankan salah satu daripada tanah suci umat Islam. Tanah suci umat Islam ni dia ada sejarah yang sangat panjang. Sejarah dia sejarah yang sangat panjang. Sehingga berlaku perang dunia pertama, perang dunia kedua. Tempat tu dia dulu aman semasa zaman khilafah Turki Uthmaniyah. Dia ada di bawah pemerintahan jajahan Turki Uthmaniyah. Masa tu dia aman. Lepas berlaku perang dunia pertama, perang dunia kedua, sampai sekarang sentiasa dia berlaku pergolakan. Kalau kita tengok kenapa orang Yahudi ni pelik sangat, orang Yahudi ni dia nak juga Palestin tu sebagai siapa. Padahal tempat lain tak ada ke dalam dunia ni. Kan? Banyak dia tempat dalam dunia kalau dia nak. Tapi kenapa dia nak juga tempat tu? Sebab dia orang ni dia ada satu pahaman yang mana kalau dia dapat menguasai Palestin, Aqsa, Baitul Maqdis, dia ni menguasai seluruh dunia. Dia punya pahaman dia macam tu. Bagi dia mengatakan itu adalah bumi yang dijanjikan Tuhan. Dia punya kepahaman lah macam tu. Jewish ni, Yahudi. Lepas tu dia nak juga benda tu, walaupun terpaksa dia mengambil secara zalim. Sentiasa sedikit, dia takkan berhenti. Allahu Akbar. Jadi perkara ni kita bukan apa, kita risau, takut. Sekarang ni dia perang dengan Palestin, Hamas dengan Israel. Kalau kuasa-kuasa besar dunia masuk campur, Amerika masuk campur, Rusia masuk campur, hak lain-lain masuk campur, dia jadi tak mustahil dia jadi perang dunia. Kan? Satu hantar bom nuklear, ni dia jadi perang dunia. Bila dia negara-negara besar ni masuk campur. Kan? Dia tak ada cara lain melainkan orang Yahudi dia perlu berundur dan tidak boleh mengganggu tanah-tanah umat Islam, tanah suci umat Islam. Tak boleh ganggu. Kalau dia tak ganggu, tak ada siapa pun nak kacau dia. Itu je. Selagi mana dia nak ganggu, selagi itu. Dan umat Islam ni pula, mereka perlu kembali kepada Allah. Supaya mereka betul-betul mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Taala. Kita doalah saudara kita mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Taala. Sekarang saya dapat maklumat di sana bekalan api, elektrik, air dah tak ada dah. Kan? Api, air, elektrik tak ada. Dan berapa lama mereka boleh bertahan tak tahu. Dan sana orang-orang awam ni dia semangat. Dia pun tak nak mengkalah. Dia kata kenapa kami perlu tinggalkan negara kami. Itu semangat perjuangan dia. Israel pula bila dah kena serang pada pagi Sabtu tu, dia telah isytihar perang pula.
Jadi memang dia akan jadi berpanjangan. Dia akan jadi berpanjangan. Semoga Allah Ta'ala bantu saudara-saudara kita berada di sana, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, jalan-jalan hidayah ni, jalan-jalan mereka yang mendapat nikmat daripada Allah, an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Golongan-golongan yang mati syahid. Mampu tak nak mati syahid? Tak mampu lagi kalau doa, ya Allah berilah kami mati syahid semua sekali, ya Allah. Nanti confirm yang duduk belakang ni akan doa. Tunduk dia semua, tak berani nak amin. Siapa? Imam doa mati syahid pula. Kan? Doa mati syahid. Semua tak berani nak amin. Tunduk je. Betul ada pula seorang begitu. Bukan sekarang ya Allah nak mati syahid, tapi bukan sekarang. Itu kita lah. Kan? Siapa bukan sekarang? Oh, anak kecil-kecil lagi. Sekarang nanti bila anak dah besar, ada cucu pula. Itulah kita kan. Bukan sekarang. Tak mampu lagi nak mati syahid. Dan last sekali Allah Ta'ala kata, was-salihin. Minan nabiyyin, was-siddiqi, was-syuhada'i, was-salihin. Orang-orang soleh. Inilah soleh. Kalau yang soleh ni pun tak mampu, tak tahulah. Orang-orang yang soleh ni orang yang sentiasa rapat dengan rumah Allah, rapat dengan masjid, mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah SWT. Kan? Salihin. Golongan-golongan ni insya-Allah an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan golongan-golongan al-maghdub. Maghdub ni apa? Golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, waladdallin, dan bukan juga golongan-golongan yang sesat. Bukan juga golongan-golongan yang sesat, insya-Allah. Jadi kalau kita perhatikan golongan yang maghdub, kata ulama ialah orang-orang Yahudi, dan ad-dallin adalah orang-orang Nasrani. Dari segi zahirnya orang Nasrani dia lebih rapat dengan Islam, lebih mesra dengan Islam. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu Yahud, wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara. Kamu akan dapati orang-orang yang paling kuat permusuhan dengan orang-orang Islam, orang beriman, al-Yahud. Al-Yahud. Oh, Yahudi. Sebab tu dia tak pernah berhenti nak memusuhi orang Islam, nak menzalimi, ambil tanah orang Islam yang dia nak. Allah dah bagi tahu dah. Ashaddu adawatan lil ladina amanu al-yahud. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud. La tajidanna ashaddan nas. Pasti dan pasti kamu akan dapati manusia yang paling ashaddan nas, manusia yang paling kuat bermusuh dengan orang beriman ni al-Yahud, orang Yahudi. Sebab tu mereka ni digelar maghdubi, golongan yang sangat dimurkai oleh Allah. Kemudian orang Nasrani pula, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kamu pula akan mendapati orang-orang yang mana lebih hampir ada kasih sayang. Mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Ada kasih sayang hampir. Ialah orang-orang Nasrani. Dia ni tak macam Yahudi lah, dia okey sikit lah. Boleh tak bergaduh sangat, kuranglah sangat nak bermusuh dengan Islam. Musuh juga tapi kurang nak dibandingkan dengan Yahudi. Maka mereka ni digelar golongan-golongan yang ad-dallin, golongan yang sesat. Yahudi pun sesat juga, tapi dia sesat yang dimurkai. Hak ni sesat saja, waladdallin. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT,
Semoga apa yang kita dengar ni kita dapat ambil iktibar dan sampaikan, dan semoga insya-Allah kita dapat menyebar-nyebarkan Islam, menyebar-nyebarkan ilmu, insya-Allah menguatkan iman dan amalan kita dengan sentiasa merapatkan, mendekatkan diri kepada Allah, dan sentiasa saling mengajak manusia kepada Allah, memakmurkan rumah-rumah Allah, memakmurkan masjid. Kalau ada kelapangan kita pergi keluar di jalan Allah Subhanahu taala, kan, belajar iman dan belajar amal. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.